yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan orang-orang yang merosakkan janji dengan Allah, walladzina yanquduna ahdallah, dan orang-orang yang merosakkan janji Allah kemudian sesudah teguhnya min ba'di mitsaqi, setelah mana teguhnya pendirian di kalangan mereka, Allah telah dan orang-orang yang menghancurkan ikatan, setelah mana ikatan tu telah rapat di kalangan kami. Allah jadikan dalam hidup kita ni ikatan perkahwinan, ikatan kekeluargaan ni ikatan yang kuat, dia panggil demikian. Tiba-tiba orang ni ada yang pergi pada mereka tersebut putus ikatan tadi. Dia buat macam mana? Dia putuskan ikatan tadi dengan cara dia buat dalam keadaan dia perbalahan, permusuhan, yang menyebabkan akhirnya putus ikatan tadi. Wa yaqta'una ma amarallah, dan dia telah memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan an yusala wa yufsiduna fil ard, untuk dihubungkan yang dan kemudian dia merosakkan di atas muka bumi ini. Ulaika lahumul la'nah, orang-orang yang demikian dilaknat oleh Allah. Kemudian walahum su'ud dar, dan bagi mereka itu kesudahan yang buruk ataupun rumah yang paling buruk dan keji mereka akan dapat, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutlah, dah ikatan kamu tu kuat kan? Allah ikatkan kita ni dengan perkahwinan. Allah ikatkan kita ni dengan kekeluargaan. Ikatan itu berkahwin tu di atas nama Allah. Lalu kita guna nama Allah kan? Waktu mana perkahwinan, kita ambil Allah sebagai satu ikatan di kalangan kita yang Allah haramkan sebelum daripada ni. Jadi halal lepas pada kahwin. Jadi halal, dia panggil ikatan di kalangan kita. Dulu sebelum kahwin tak boleh nak sentuh-sentuh, tapi dah kahwin boleh sentuh. Itu contoh yang mudahnya. Tapi tiba-tiba kamu pergi putus yang halal tadi, yang kamu ambil atas nama Allah, kamu rosakkan pula. Min ba'di mitsaqi, dah elok dah kuat ikatan tadi, tiba-tiba kamu hancurkan ikatan tadi. Wa yuqta'una ma amarallah, dan kamu telah memutuskan segala apa yang diperintahkan oleh Allah tadi di atas muka bumi ini, melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Ulaika lahumul la'nah, orang ni orang yang dilaknat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut walahum su'ud dar, orang yang demikian dijadikan oleh Allah seburuk-buruk tempat yang dia akan berkesudahan dalam hidup mereka. Ingat ni pesan Allah, dah pesan dah. Hidup ni kena kuatkan ikatan di kalangan kita, bukan untuk memusnahkan ikatan. Islam larang, jangan kamu hancurkan kekuatan orang mukmin. Jangan. Hancur ni macam mana? Kamu mengadu domba, kamu buat fitnah, kamu lakukan kerosakan, kamu tuduh-menuduh, caci maki. Ni semua ni menyebabkan kalau kamu lakukan perkara demikian, kamu akan melakukan kerosakan yang berpanjangan dalam hidup kamu. Ini dalil-dalil lah, dalil-dalil daripada Al-Quran. Dalil yang tiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini dalil yang tiga lah, nak suruh kita ni jangan sekali-kali kitanya memutuskan silaturahim, jangan derhaka pada kedua ibu bapa. Dalil yang tiga ni, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah tetapkan pada kamu supaya kamu menjadi hamba kepada Allah dan jangan sekutu kepadanya walaupun sikit sekalipun. Ni cara Allah sebut, ni perintah Allah. Allah tetapkan kita, cara yang pertama kena jaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua dalam hidup kita ni, kemudian yang kedua wabil walidaini ihsana, pada kedua ibu bapa kena berbuat ihsan. Pada mak ayah kita kena jaga hubungan di antara kita dengan mereka. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, atau sama ada salah seorang di kalangan mereka menjadi tua, au kilahuma, ataupun dua-dua tu tua di kalangan kamu ini, fala taqul lahumā uffin, jangan sekali-kali kamu cakap di hadapan mereka berdua di hadapan mereka.
Jangan sebut bila mereka dah berusia dalam hidup ini, kamu diajar supaya apa dia? Kamu diajar supaya jaga yang disebut dengan hubungan kamu tadi. Jangan sekali-kali kamu ni dalam keadaan yang kamunya biarkan keadaan tersebut berterusan. Jangan. Tapi kamu kena pastikan diri kamu ni, pada diri kamu tersebut, untuk kamu bercakap lemah lembut dengan mereka tersebut. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu tengking mereka, jangan kamu herdik mereka, jangan. Wa qul lahuma qawlan karima. Kalau kamu bercakap dengan mereka berdua, bercakaplah dengan perkataan yang penuh dengan kemuliaan. Bila bercakap dengan mak ayah ni, cakap dengan cakapan yang dianggap kalimah-kalimah yang melunakkan jiwa mereka. Jangan kita bercakap dengan mak ayah kita ni kalimah-kalimah yang menyebabkan di waktu mana kita bercakap tersebut menyakitkan hati mereka. Jangan. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian kamu diajar dengan mak ayah kamu lagi kena buat apa dia? Waqfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah. Tutuplah sayap-sayap kamu untuk menunjukkan diri kamu ni kecil, kerdil. Minaz zulli minar rahmah. Itu tanda kamu ni ada perasaan belah kasihan pada mereka. Bila kamu ada jawatan, jangan kamu belagak dengan jawatan kamu. Kalau kamu ada harta benda, jangan kamu belagak dengan harta benda kamu. Bila kamu yang disebut dengan apa dia, kamu ada pengaruh, jangan kamu belagak dengan pengaruh kamu. Jangan demikian. Wa qur rabbirhamhuma. Hendaklah kamu sentiasa sebut pada kedua ibu bapa kamu ni, kama rabbayani rabbirhamhuma. Wahai Tuhan kami, belah kasihanlah pada mereka berdua, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka membesar kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu. Ini kalimah yang kita diajar supaya sentiasa sebut sepanjang masa pada kita waktu mana kita depan mak ayah kita. Ada 2-3 perkara itulah yang Allah pesan pada kitanya. Dan waktu mana mereka dah berusia, jangan sebut depan mereka. Itu yang pertama Allah sebut. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan tengking mereka. Yang kedua Allah pesan, jangan herdik mereka, jangan. Yang tiga, wa qul lahumā qawlan karīmā. Dengan mereka dua, kepada mak ayah kita, termasuklah yang disebut dengan mak mertua, ayah mertua ni, kena jaga pada diri kita demikian. Kena jaga pada diri kita ni. Yang ketiga, bercakap dengan kata-kata yang lunak. Jangan bercakap dengan kata-kata yang kasar dengan mak ayah, jangan. Dengan mak ayah ni kena bercakap dengan perkataan-perkataan yang lunak. Waqfid lahumā janāhaz zulli. Yang keempat, tolong tutup sayap-sayap kamu. Sayap ni maknanya kebesaran kamu. Kamu rasa kamu ni ada kehebatan, kamu rasa kamu ni ada kemuliaan. Walaupun depan mak ayah kamu kena tutup kemuliaan kamu tadi. Kenapa? Minar rahmah, tanda kamu ni ada belah kasihan pada mereka. 4. Yang kelima, Allah ajar apa dia? Wa qur rabbirhamhuma. Yang kelima, berdoalah pada mereka. Doa kepada Allah agar mereka ni rabbirhamhuma, Tuhan kami, tolong belah kasihanlah pada mereka berdua, kama rabbayani saghira, bagaimana mereka telah mendidik kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu. 5 ni kan. 5 ni pada kitanya kita kena jaga kita dengan ibu bapa kita tersebut. Allah dah pesan dah demikian. Barulah kita mulakan hadis. Wa an Abi Bakrah an-Nafi' bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbar kaba'ir salasan. Daripada Abi Bakrah Nafi' bin Haris radhiyallahu anhu kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sebut, nak tak aku bagi tahu pada kamu bi akbar kaba'ir salasan. Rasulullah sebut, nak tak aku cerita pada kamu tentang sebesar-besar dosa besar. Rasulullah ulang ni sampai 3 kali. Salasan. 3 kali Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat, nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu, inilah sebesar-besar dosa. Di antara dosa-dosa ni kan, dosa-dosa ni kita akan tanya, dosa-dosa yang banyak ni ada ke dosa yang paling besar? Rasulullah kata ada.
Nak tak aku bagi tahu kepada kamu sebesar-besar dosa kalau sekiranya kamu lakukan cara demikian. Salasan, 3 kali Rasulullah sebut. Nak tak kalau aku bagi tahu pada kamu bi akbari kabair, di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa ni banyak. Dosa ni kalau kita kiranya banyak sangat dosa-dosa, kesilapan. Dosa ni kesalahan yang dilakukan, yang tak patut dilakukan dalam hidup. Itu dipanggil dosa. Dosa yang kita lakukan, yang kita sengaja buat. Bila kita lakukan demikian, menunjukkan kita ni buat satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam Islamnya diajar pada diri kitanya untuk kitanya jangan lakukan dosa ni. Dalam banyak-banyak dosa tu ada dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar Rasulullah sebut. Dosa paling besar ni apa dia? Dosa paling besar disebutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutnya, lalu sahabat-sahabat sebut, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sebutlah pada kami apa dia dosa-dosa besar itu. Qala, yang pertama lalu Rasulullah sebut al-isyraku billah. Yang pertamanya dosa besar atas dunia ni syirik pada Allah. Menduakan Allah, mentigakan Allah. Syiriknya maknanya ada lagi kuasa selain daripada Allah. Jangan. Syirik. Allah tak nak mensyarikatkan dia. Syarikat ni maknanya 2, 3, 4 lah. Allah dia nak keesaan itu hanya untuk dia. Tak boleh kita kata ada lagi Tuhan lain. Orang tanya, Tuhan apa yang lain? Tuhan langit dia sebut, Tuhan bumi. Kalau orang Kristian dia sebut ada 3 Tuhan. Dia sebut 3 Tuhan. Tuhan anak, Tuhan ibu. Senang katanya orang Kristian. Tapi Islam dia ajar tak betul begitu. Kalau Tuhan ni banyak, la fasadata, rosak muka bumi ini sendiri. Mesti akan jadi rosak muka bumi. Tuhan langit kata nak turunkan hujan, Tuhan bumi kata penuh banjir dah ni, katanya Tuhan bumi. Akhirnya rosak, perang di antara Tuhan dengan Tuhan, perang. Dia jadi demikian. Lalu kita yang pertama ni, kalau kamu ada selain daripada Allah menjadi akidah dalam hidup kamu, menjadi pegangan dalam hidup kamu, syirik. Kamu percaya dengan nasionalis, kamu percaya kepada sekularis, percaya pada ism selain daripada Islam, yang disebut demikian, pahaman-pahaman yang diletakkan dalam tubuh badan mereka tersebut. Ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-isyraku billah. Yang pertama. Yang kedua, wa uququl walidain. Yang keduanya, lepas pada mana kamu syirik pada Allah dosa besar, derhaka pada kedua ibu bapa. Derhaka pada kedua ibu bapa ni di antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh umat manusia ini sendiri, ataupun kitanya lawan mak ayah, buat khianat pada mak ayah, ataupun kita buat tak peduli pada mak ayah. Uququl walidain ni dosa besar. Jangan. Mak ayah ni dia lepas pada Allah, mak ayah terus. Allah dan juga Rasul, mak ayah terus. Yang kedudukan yang besar. Siapa-siapa yang dia lawan mak ayah dia, maknanya dia buat dosa besar. Dia tak balik kampung, misal contohnya. Kenapa tak balik kampung? Saya benci mak ayah saya. Saya tak suka mak ayah saya. Misal contohnya demikian. Orang tanya, kenapa kamu, berapa lama dah kamu ni sampai begini ni? Dia jawab, saya kahwin. Bila saya kahwin, saya kenal isteri saya ni, saya tak nak peduli lagi pada mak ayah saya. Ni uququl walidain. Kamu derhaka pada mak ayah kamu. Dosa besar dalam hidup kamu. Sepanjang kamu hidup tu, semua tak berkat. Tak berkat perjalanan hidup kamu tadi. Tak ada kebaikan pada diri kamu. Bahkan kamu terdedah untuk menjadi manusia yang senang untuk dihancurkan pada bila-bila masa saja dalam hidup kamu. Yang kemudian wakana muttaqian. Waktu itu Rasulullah sebut saja begitu. Rasulullah sebut saja yang kedua tadi. Kemudian Rasulullah bersandar lalu duduk. Wakana muttaqian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita demikian, Rasulullah pun sandar, Rasulullah duduk. Fajalasa, Rasulullah pun duduk. Faqal ala wa qauluz zur. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian Rasulullah sabda lagi, ingatlah juga mengucapkan
mengucapkan pendustaan di kalangan kamu, serta menyaksikan cara palsu. Rasulullah sambung, nak lagi dosa besar lagi apa dia? Hendaklah kamu tahu wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Dosa besar lagi apa dia? Cakap bohong, cakap palsu, dia panggil demikian. Kemudian dosa besar lagi apa dia? Wa syahadatuz zur, dan juga penyaksian palsu di kalangan kamu. Jadi saksi, tapi saksi yang bohong. Saksi pergi mahkamah, dia menjadi saksi pada orang untuk jadi bohong, untuk berbohong. Ini di antara dipanggil di antara dosa besar yang dilakukan oleh manusia. 4. Fama dala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakata, muttafaqun alaih. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang kataan yang akhir ini sehingga kita mengucap, alangkah baiknya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti mengucapkan. Sahabat-sahabat kata, dahlah tu ya Rasulullah, dahlah tu. Maknanya gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak marah sungguh. Kalau sekiranya siapa yang buat 4 dosa tadi, Rasulullah sallallahu dosa besar tadi. Kerana apa dia? Bila kamu buat perkara demikian, menunjukkan di waktu ini kamunya berada dalam lembah dosa. Kamu bergelumang dengan dosa. 4 tadi dah. Yang pertama tadi syirik pada Allah. Yang kedua, uququl walidain, derhaka ataupun lawan bantah pada mak ayah. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan cakap palsu, cakap bohong dalam hidup. Yang keempat, menjadi saksi yang palsu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci sungguh terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Siapa yang buat demikianlah. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaba'ir al-isyrak billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yamin anil ghamus, rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah sebut, dosa-dosa besar itu ialah mensyirikkan pada Allah. Ini dalam kalimah yang lain Rasulullah sebut. Dosa besar ni yang pertama syirik pada Allah. Rasulullah sebut terus. Rasulullah tak sebut sebagaimana tadi. Tadi Rasulullah sebut ala unabbiukum, nak tak aku bagi tahu pada kamu, sampai 3 kali Rasulullah ulang. Tapi hadis ni yang lain ni pula Rasulullah sebut dosa besar, Rasulullah sebut terus. Dosa besar ni yang pertama syirik pada Allah. Yang kedua Rasulullah letak terus uququl walidain, derhaka kepada kedua orang tua kamu. Derhaka, buat dosa dengan mak ayah kamu. Ni bila kamu buat demikian, ni dosa. Dosa besar. Siapa yang melakukan demikian. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang ketiganya membunuh seseorang, dosa besar. Wa qatlun nafs, bunuh orang. Tak ada sebab kamu pergi bunuh dia. Ini dosa besar. Siapa yang terlibat dengan membunuh, dia pergi bunuh orang, dan tak kira lah siapa yang dibunuh. Sama ada anak dia sendiri, sama ada dia pergi bunuh diri, dia bunuh jiwa, dia bunuh seorang, maka dosa itu dosa besar. Dosa besar dalam hidup dia. Kemudian dengan tidak sesuai dengan haknya. Kemudian yang keempat, wal yaminul ghamus, menjadi bersumpah dengan sumpah palsu. Wal yaminul ghamus, maknanya pergi bersumpah. Dia sumpah palsu, dia pergi ambil nama Allah. Dalam sumpah dia tu, dia pergi sebut wallahi wa billahi wa tallahi. 3 ni kalimah yang menunjukkan sumpah. Kalau sumpah junjung Quran, tidak dianggap sumpah. Tidak dianggap sumpah. Sumpah yang disebut dengan sumpah yang sebenar bila seorang menggunakan 3 kalimah ni. 3 kalimah ni, wallahi wa billahi wa tallahi. Kemudian dia pergi sumpah juga dalam keadaan yang dia tahu benda tu bohong. Dosa besar dia buat. Dosa besar. Orang yang buat demikian, dia pergi sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Dia pergi bohong. Bohong
dalam keadaan lapas yang terang-terang dia sebut. Dia buat dosa besar. Kadang-kadang kan ada isteri yang dia nak paksa suami dia, ya aku tak kahwin seorang lagi, dia sumpah dia sebut. Dia suruh sumpah. Bersumpah, suami dia pun nak tipu. Padahal dia dah kahwin dah. Dia guna dengan wallahi wa billahi wa tallahi. Dia sebut dengan kalimah yang jelas. Dia buat juga demikian. Dia bersumpah, dosa besar dia buat demikian. Dosa besar yang dilakukan itu kalau dia gunakan demikian. Ada juga kalimah-kalimah yang dia lakukan dalam keadaan sedemikian rupa itu menyebabkan dosa. Kita tahu dah benda tersebut berdosa. Kita paksa orang buat dosa, itu dosa juga. Dosa juga. Jangan, kita tahu dah suami kita ni, contoh tadi, suami tu kahwin dah seorang lagi, kita dah tahu dah, ada bukti dah. Tak payah paksa dia. Tak payah paksa dia. Kalau paksa juga, dia 2 kali dia buat, dia tipu. Tipu kerana dia menipu dengan kita, kemudian dia menipu dengan Allah. Dosa. Pada dia kita memaksa orang untuk buat perkara yang tak sepatutnya. Macam kita paksa dia minum arak. Tapi dia nak buktikan dia ni tak mabuk, kita paksa juga dia minum arak. Misal contohnya, maka berdosa di kalangan yang memaksa tadi. Siapa yang memaksa tadi? Tu kena jaga dah. Jangan kita senang-senang untuk nak suruh bersumpah di kalangan kita ni. Orang kita ni kadang-kadang dia nampak senang, sumpah je, tak ada apa pun. Padahal itu dosa yang disebut dalam hadis Rasulullah, dia panggil yang disebut dengan apa dia? Wal yaminul ghamus, di antara perkara yang dilarang dalam Islam ialah kamunya bersumpah dengan sumpah palsu tadi. Kita berhenti setakat ni lah. Ada program satu lagi ni pula. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.